kitab Ad-Dalil Mubin fi Mu'jizati Khairil Mursalin, dalil-dalil yang jelas tentang salih alaihi Muhammad, mukjizat sebaik-baik Rasul, itulah baginda Rasul SAW. Mukjizat Rasul SAW menelusuri kisah-kisah luar biasa Nabi SAW yang menjadi bukti risalah kerasulan yang saya susun. Tuan-tuan yang berhajat untuk mendapatkan buku ini, yang masih belum ada buku ini, yang kita jadikan sebagai teks kita untuk kuliah zuhur setiap minggu, anjuran audio kuliah, bolehlah mendapatkan nombor tersebut, mendapatkan buku ini di nombor yang kita pinkan dekat bawah sana. Terima kasih banyak-banyak. Jadikan buku ni sebagai Allahumma salli ala Muhammad, ilmu yang kita bincang-bincangkan dengan anak-anak kita. Kita bacakan kisah-kisah menarik berkaitan dengan Rasulullah SAW ini kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita terutamanya. Salih sebab supaya menambah kecintaan mereka, kenal mereka kepada baginda Rasulullah SAW, menjadikan dia sebagai bacaan-bacaan harian, insya-Allah. Ada Salih Muhammad, banyak kisah-kisah menarik yang ada dekat dalam ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Hari ini kita akan masuk pada mukjizat yang ketiga. Kepada tuan-tuan yang ada buku ni, tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-11. Buka muka surat 11. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Nazalna yaumal Hudaybiyah fawajadna ma'an qad syaribahu ulaika an-nas. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-bi'r. Thumma da'a bidalwin wa akhadha minhu bifamihi. Thumma majjahu fiha wa da'a Allahu 'azza wa jal fakathura ma'uha hatta tarawan nasu minha. Atau kama qala Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tercatat, diriwayatkan dalam kitab Dalail Nubuwah oleh Al-Faryabi. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, tatkala kami berada pada hari Hudaybiyah, yakni dengan jumlah sekitar 1,400 orang, maka kami telah dapati sebuah telaga yang kering airnya kerana telah diminum oleh orang ramai. Rasulullah SAW telah duduk di sisi telaga itu. Lalu baginda meminta satu bekas ataupun baldi. Kemudian baginda berkumur dengan air tersebut dan memuntahkan ke dalam telaga. Sejurus kemudian baginda berdoa kepada Allah. Lalu bertambahlah air telaga tersebut. Kami pun minum sehingga puas. Subhanallah. Tuan-tuan, ini mukjizat yang ketiga yang diceritakan oleh sahabat ini ketika dalam perjalanan bersama dengan Nabi SAW. Ini untung sahabat-sahabat ni, dia selalu tengok perkara-perkara pelik yang berlaku dengan Nabi SAW. Kita ni manusia ni memang Allah bagi satu perkara kat kita. Kita ni sangat takjub dan sangat suka salih alaihi wasallam kepada perkara-perkara pelik. Sebab itulah subhanallah, Allah menjadikan perkara-perkara pelik ini salah satu daripada kekuatan para Nabi dan para Rasul untuk menambahkan keimanan mereka kepada para Nabi dan para Rasul ini. Kalau Nabi Musa AS, zaman Nabi Musa AS ini, sallallahu alaihi Muhammad, manusia-manusia ni sangat takjub dengan Allahumma salli ala Muhammad, ahli-ahli sihir. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, ahli sihir. Maka subhanallah, Allah menjadikan Nabi Musa AS punya kehebatan mukjizat yang mengalahi ahli sihir seluruhnya. Kemudian pula Allahumma salli ala Muhammad, zaman Nabi Isa AS, orang takjub pula dengan para tabib, para doktor. Sallallahu alaihi Muhammad punya doktor-doktor yang hebat-hebat. Lalu apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS, satu mukjizat yang mengalahkan para tabib tersebut. Boleh, kalau para tabib ini ataupun doktor ini mampu untuk mengubatkan orang yang buta, Nabi Isa mampu mengubatkan orang yang buta sejak lahir. Kalau orang boleh mengubatkan orang yang sakit, Nabi Isa AS mampu untuk membangunkan orang yang telah mati dengan izin daripada Allah SWT. Main Nabi kita Muhammad SAW ujian dan cabaran jauh lebih besar. Maka semua kelebihan-kelebihan dan mukjizat yang dimiliki oleh orang-orang ataupun para Nabi yang terdahulu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita
boleh bercakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan batu bata memberi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok-pokok mendengar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang ternak subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad tunduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad, serigala bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa saja, hujan, macam-macam, angin, apa saja yang berkaitan dengan yang dimiliki oleh mukjizat dimiliki oleh para nabi terdahulu, dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembuhkan orang yang sakit apa sebagainya, Allah sambung tangan orang yang putus, tangan putus sambung balik Nabi SAW. Masya-Allah. Dan salah satunya disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW satu hari dalam perjalanan Hudaibiyah. Perang Hudaibiyah ni tuan-tuan berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, kita tengok sebuah sikit tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perang ataupun peristiwa Hudaibiyah ni. Hudaibiyah ni satu tempat dekat dengan sempadan nak masuk ke Makkah. Kalau kita pergi ke Makkah, kita selalu akan ada rombongan untuk pergi ke Hudaibiyah ni. Kita pergi ke Hudaibiyah ni bukan saja nak pergi. Kita nak pergi Hudaibiyah tu sebab nak pergi minum susu unta. Dekat situ ada banyak Ada banyak salli ala Sayyidina Muhammad, ladang-ladang unta. Depa kita pun pergilah pekat-pekat selfie dengan unta apa sebagainya. Nah, dekat mana tu? Dekat Hudaibiyah. Jadi bila orang Islam dah mula dah mula salli ala Sayyidina Muhammad diterima, orang Islam dah mula ada kekuatan sebagainya, kedudukan Islam di Madinah itu sudah mula diiktiraf oleh negara-negara di sekitarnya, maka subhanallah Nabi SAW pun telah bermimpi. Dalam mimpi baginda Nabi SAW, dia melihat baginda masuk ke dalam Mekah bersama-sama dengan para sahabat dan mengambil kunci Kaabah. Lalu tawaf dan umrah. Sebahagian mereka mencukur rambut, sebahagian lain mengguntingnya. Lalu baginda Nabi SAW ceritakan kepada sahabat tentang mimpi tersebut. Dia pun gembira, seronok sebab dapat khabar tersebut. Dan dia perkira dapat masuk ke Mekah pada tahun tersebut. Baginda kemudian ajak sahabat cadang untuk para sahabat menunaikan umrah. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk berangkat. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Al-Fath ayat ke-27. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam mentakrifkan ayat tersebut, ini surah Al-Fath ayat 27 tu. Allah mahu memberitahu dalam ayat ni bahawa mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Baginda tidak menipu terhadap apa yang baginda mimpi. Akan tetapi mimpi tersebut tidak berlaku pada tahun ke-6. Tetapi berlaku pada tahun selepas daripada itu. Nah, bila tahun ke-6 ini, tahun yang berlaku Hudaibiyah ni, tahun ke-7 itu ialah tahun pembukaan kota Mekah. Ini bermakna bahawa suasana yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam mimpi tersebut adalah satu persediaan dan kabar gembira kepada Nabi dan para sahabat dan para umat Islam, dan juga beri isyarat bahawa umat Islam akan menunaikan ibadah tanpa diganggu oleh sesiapa pun. Berdasarkan kepada mimpi tersebut, maka para Nabi dan para sahabat akhirnya mengajak orang-orang Islam, termasuk orang-orang Badui yang duduk di sekitar Madinah, untuk keluar bersama dengan baginda Nabi SAW. Namun ada di kalangan di kalangan orang Islam di kampung-kampung yang terlewat. Lalu Nabi SAW pun bersihkan pakaian. Nabi SAW pun memakai menunggang untanya bernama Al-Qaswa. Dan baginda melantik Abdullah Ummi Maktum untuk mangku jawatan Sayyid Syamad di Madinah. Abdullah Maktum ni buta, tapi tidaklah menghalang Nabi memberikan kepercayaan kepada dia untuk menguruskan Madinah, sementara Nabi SAW keluar untuk pergi berumrah bersama dengan para sahabat. Nabi SAW keluar pada tarikh 1 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1 Zulqaidah. 1 Zulqaidah pada tahun ke-6 Hijrah. Tujuan baginda Nabi SAW itu bukanlah untuk perang, tapi semata-mata untuk melaksanakan ibadat umrah. Seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Imam At-Tabari sebut, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada aku, dan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri daripada Urwah bin Zubair, daripada Al-Miswar bin Makhramah, daripada Marwan bin Hakam, kedua-dua menceritakan bahawa kepada Urwah bin Zubair, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaibiyah yuridu ziyaratal baiti
la yuridu qitalan. Dia kata Rasulullah SAW keluar pada berlakunya perjanjian Hudaibiyah, baginda ingin melakukan ziarah di Baitullah, bukanlah mahu berperang. Kata Urwah, baginda membawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad 70 ekor unta dan ada 700 orang lelaki bersama baginda. Untuk setiap ekor unta ada 10 orang. Demikian tercatat dalam sejarah ataupun tarikh At-Tabari. Dalam riwayat lain, At-Tabari menyebutkan dengan sanadnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, Salamah menceritakan kepada kami daripada Ishaq, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW keluar untuk menunaikan umrah pada bulan Zulqaidah. Baginda tidak mahu untuk berperang. Orang Arab dan yang ada di sekitarnya mengelak daripada keluar bersama baginda kerana takut kepada kaum Quraisy yang nanti akan memerangi mereka. Dan mereka akan menghalau mereka keluar. Maka kebanyakan daripada orang-orang Badui ini berlengah-lengah. Dan yang keluar bersama baginda adalah orang-orang Muhajirin, orang Ansar dan orang-orang Arab lainnya. Baginda bawa bersama baginda binatang korban dan memakai ihram untuk menunaikan umrah. Baginda melakukan demikian supaya orang ramai berasa aman dan tidak memerangi mereka. Dan juga untuk memberitahu orang ramai bahawa baginda datang untuk menziarah Baitullah sebagai tanda mengagungkan Baitullah. Demikian tercatat dalam tarikh At-Tabari, As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi perbuatan Nabi SAW pakai ihram. Kemudian bawa binatang korban itu semata-mata nak tunjuk kata Nabi SAW tak berhajat untuk pergi perang. Nabi SAW nak keluar dalam keadaan aman dan tak mengharapkan berlakunya apa-apa pertumpahan darah dan permusuhan. Sedangkan waktu tu orang-orang Quraisy sangat berdendam dengan baginda Rasul SAW. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah mengulas dalam kitabnya, dia kata perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya yang memakai ihram dalam keadaan yang sama, mereka mahu sangat masuk ke Mekah, menunjukkan bahawa adanya cinta yang sangat mendalam terhadap keamanan. Juga ingin melupakan permusuhan yang berlaku, juga ingin membina hubungan yang lebih tenteram dan aman. Nabi SAW, itulah hajat dia. Nak masuk secara aman, nak buat umrah, tak ada berhajat untuk apa-apa peperangan, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau boleh nak bina hubungan yang baik dengan penduduk Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan jumlah yang ikut bersama dengan Nabi SAW untuk menunaikan menunaikan umrah ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan 1,400 orang. Ada mengatakan 1,500 orang. Imam At-Tabari menukilkan beberapa riwayat tentang mereka yang keluar bersama dengan Nabi SAW pada ketika itu. Kata Imam Tabari, Yusuf bin Musa Al-Qattan menceritakan kepada dia, sallallahu alaihi wasallam, Abu Zubair menceritakan kepada kami daripada dia berkata, pada hari peristiwa Hudaibiyah adalah sebanyak 1,400 orang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah yang diadakan di bawah pokok adalah seramai 1,525 orang. Dapat ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, jumlah kami, kata Abdurrahman bin Abi Aufa, jumlah kami pada perjanjian hari Hudaibiyah adalah seramai 1,300 orang. So, pendapat pertama 1,400, pendapat kedua 1,525, pendapat ketiga 1,300 orang. Jadi, berdasarkan riwayat-riwayat ini, boleh kita katakan bahawa secara ringkasnya, jumlah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak ialah berjumlah lebih daripada 1,300 orang. Jumlah dia. So, lebih 1,000. Dalam keadaan orang musyrikin, Sallallahu Alaihi Muhammad, yang sangat memusuhi Islam, Sallallahu Alaihi Muhammad, orang Islam masih punya hajat nak masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Harap-harap demikian. Lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Syekh Munir Al-Ghadban memberikan satu gambaran dan penjelasan yang menarik berkaitan dengan kekuatan rohani dan kesanggupan para sahabat bersama-sama Nabi SAW waktu itu. Dia menyebutkan bahawa sahutan orang Muhajirin dan Ansar untuk keluar bersama dengan Nabi SAW adalah satu bukti yang jelas akan ketaatan
iltizam dan semangat orang Islam. Kurang daripada setahun selepas peperangan Ahzab. Jumlah ini juga lah yang berjuang bersama dengan baginda Nabi SAW. Baru lepas perang Ahzab kurang setahun lagi. Maksudnya, orang-orang musyrikin yang balik dalam keadaan tak puas hati hari itu ni, ditimpa ribut, akhirnya mereka terpaksa untuk balik dalam keadaan tak sempat untuk perang dengan Nabi SAW. Baru tempoh tu belum habis, belum sampai setahun lagi. Maksud kalau dari segi permusuhan ni, kisah yang berlaku tu masih duduk memuncak lagi. Tapi orang Islam ni taat dekat Nabi SAW. Iltizam kuat, tak apalah, jom kita pergi. Sebab tu ada orang Arab Badui ni yang dia rasa macam, tak boleh ni kalau pergi ni misi apa semua sebagainya, tak maulah apa semua sebagainya, akhirnya dia berlengah-lengah untuk pergi. Tapi orang-orang yang lain ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nah, mereka sanggup untuk dengar cakap Nabi SAW dan mereka keluar beramai-ramai untuk pergi dengan niat untuk melaksanakan melaksanakan ibadat umrah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Islam ni walaupun dalam keadaan mereka masih tak lupa lagi apa yang berlaku dalam perang Ahzab tu. Jumlah peperangan musuh orang-orang muhajirin yang mai nak memusuhi Islam ni dekat 10,000 orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi ini tak menjadi alasan kerana kekuatan iman mendorong mereka untuk menyahut seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergeraklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Dalam perjalanan tersebut, bila sampai dekat Dhul Hulaifah, Nabi SAW memasang gelang dan tanda-tanda di binatang-binatang yang bakal dikorbankan. Kemudian Nabi SAW berihram untuk umrah. Tujuannya supaya manusia nampak niat dan cita-cita Nabi SAW bukanlah untuk perang, tetapi semata-mata untuk masuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat umrah. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar menyatakan kerisauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi dan orang Islam keluar langsung tak ada persiapan untuk peperangan. Kalaulah takdir berlaku peperangan, maka orang Islam akan duduk pada posisi yang sangat lemah sebab tak ada preparation langsung untuk perang. Maksudnya tawakal Nabi SAW ni sangat tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Sayyidina Umar pun katalah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadkhulu ala qaumin hum laka harbun bighairi silahin wala qura'in. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah engkau ingin masuk kepada satu kaum yang mereka ingin memerangi engkau dalam keadaan engkau tidak ada senjata dan tidak ada kuda? Soalan dia tanya. Umar risau, semata risau je. Bukan tak percaya dekat Nabi SAW. Mana ada para sahabat Nabi yang tak percaya dekat Nabi SAW. Tapi hanya melontarkan kerisauan. Macam mana Rasulullah, kita ni nak masuk tempat tu memang mereka duk perang dengan kita. Mereka sangat benci kita. Bila kita nak masuk tu, solat simak kita pula tak ada apa-apa persiapan persediaan ni. Kalau takdir kata dia serang habis kita ni. Pula tak ada apa-apa. Lalu Nabi SAW pun buat satu tindakan. Dia hantar seorang perisik, Sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Khuza'ah, yang melaporkan tentang Quraisy. Bila Nabi SAW sampai dekat dengan Usfan, datanglah perisiknya yang bernama Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi. Dia pun kata, semasa saya datang tadi, Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan angkatan Ahabish. Satu angkatan kumpulan lah. Dengan perkumpulan yang ramai untuk memerangi kamu dan menghalang kamu daripada sampai ke Baitullah. Itu maklumat yang sampai kepada Nabi SAW melalui perisik dia. Jadi perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan bijaknya Nabi SAW. Baginda mengupah Bishr yang menjadi mata-mata supaya berita, apa saja berita di Mekah dapat sampai dekat Nabi SAW. Ini adalah salah satu pandang Nabi SAW untuk mengelak daripada pertempuran dan peperangan. Jadi inilah diceritakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Hantar dulu. Kalau nanti maklumat sampai, apa tindakan yang kita boleh buat supaya kita dapat mengelak daripada peperangan dan pertumpahan darah. Jadi bila tujuan Nabi SAW bukan untuk perang,
Maka baginda, apa yang Nabi buat, Nabi tak obvious sangat. Kalau perang ni dia nak kena tunjuk kekuatan. Nabi SAW masuk jalan-jalan yang sukar, lorong-lorong di bukit. Baginda Nabi SAW ikut laluan sebelah kanan. Salih alaihi Muhammad di antara laluan Al-Hims, iaitu jalan yang menuju kepada Thayyinah Al-Mirar, yang menurun ke Hudaibiyah daripada jalan bawah Mekah, bahagian bawah Mekah. Baginda meninggalkan jalan utama yang menuju ke Tanah Haram melalui Tan'im. Dibiarkan jalan itu berada di sebelah kiri. Apabila Khalid melihat tentera Islam sudah mengubah laluan, menukar laluan, lalu dia pun beredar dan segera untuk memberi amaran kepada orang-orang Quraisy. Ini lagi sekali menyerlahkan kebijaksanaan Nabi SAW melalui strategi siasah yang dipakai oleh baginda. Kata Munir Al-Qadban, ini adalah kali pertama seakan-akan Rasul ingin menghebahkan keinginan Nabi untuk tidak berperang dengan kaum Quraisy. Di samping mengajak mereka untuk berdamai. Ini dapat dilihat melalui tindakan-tindakan dan strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan perjalanan sampailah ke Thaniyah Al-Mirar. Untanya tiba-tiba berhenti, tak mahu berjalan. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih alaihi Muhammad. Lalu orang ramai pun berkata, hal. Ni jalan-jalanlah, suruh jalan. Lalu unta tu langsung tak mahu berjalan, berhenti tu. Dia berkata Al-Qaswa tak mahu berjalan. Al-Qaswa tak mahu berjalan. Nabi SAW pun berkata, bukan Al-Qaswa sengaja tak mau berjalan, tapi itu perangai dia. Tapi, saya cuma dia kata, bukan sengaja Al-Qaswa tak mau jalan, dan itu bukan perangai dia macam tu. Tapi, kata Nabi SAW, dia tertahan sebagaimana tertahannya tentera bergajah yang menyerang Kaabah. Maksud, ada yang menghalang Salih alaihi Muhammad daripada Al-Qaswa tu meneruskan perjalanan. Kemudian Salih alaihi Muhammad, baginda terus berkata, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kalau mereka meminta kepadaku satu rancangan demi untuk membesarkan tanah haram ini, nescaya aku sanggup untuk menunaikannya. Kemudian baginda mengerak Al-Qaswa sehingga dia bangun. Kemudian baginda menukar arah perjalanan sehingga sampai ke hujung Hudaibiyah dekat satu tempat, satu telaga ayak. Dan mereka semua berebut-berebut nak dapat ayak daripada telaga tersebut. Dan ayak tu sebentar saja dah habis kering. Kemudian Nabi SAW, inilah kisah yang berlaku ni, yang mana cerita tentang Nabi SAW pun pergi duduk tepi tu. Dalam riwayat ini Nabi SAW ambil ayak satu bekas, ambil ayak bekas tu. Kemudian Nabi SAW berkumur-kumur dengan ayak tersebut. Kemudian Nabi SAW muntahkan kembali telaga tersebut. Kemudian ayak tu naik dan memenuhi dan dapat diminum dengan sehingga puas oleh 1,400 tentera-tentera ataupun orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi SAW dalam perjalanan Hudaibiyah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kisah dia yang berlaku. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang berlaku, apa yang tersirat dalam kisah ni boleh diambil sebagai satu pengajaran. Keadaan unta yang tak mau bergerak itu, kata ulama ni merupakan satu perancangan dan wahyu daripada Allah. Oleh kerana Nabi SAW menetapkan bahawa selagi mana boleh berdamai, maka perlu berdamai tanpa apa-apa peperangan. Itu memang Nabi SAW niat macam tu dah. Waktu Syekh Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, orang Islam pada ketika itu menunggu sebagaimana diperintahkan dengan harapan esoknya akan dibuka pintu Mekah supaya mereka dapat bertawaf dan melakukan sa'i. Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan beruntung. Mereka thiqah dengan tujuan mereka. Bagaimana mereka mahu syak sedangkan yang mendengar sendiri perkhabaran daripada mimpi Rasulullah SAW itu. Mereka sendiri dengar. Nabi SAW cerita, mimpi dia macam tu. Nak syak macam mana lagi? Percaya sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham dah. Dalam cerita tu nampak Nabi SAW tawaf. Dan cerita Nabi SAW bertahlul. Sallallahu alaihi wasallam. Semua dibuat dalam keadaan yang tenang. Takkan kami tak boleh buat nak syak apa lagi? Mimpi tu mimpi Nabi SAW. Adapun orang musyrikin Quraisy, mereka duduk dalam keadaan takut dan gemetar pula.
Mereka mau menghalang dan menjauhkan umat Islam daripada masuki Mekah dengan apa cara sekalipun. Ini kerana mereka melihat daripada satu sudut yang kecil dan sempit. Itu dua pendapat, dua keadaan. Orang Islam dengan semangat nak masuk, bukan nak perang, nak masuk untuk melakukan umrah. Tak ada niat yang lain. Nak pi masuk elok-elok, keluar dengan keadaan aman, tenang dan damai. Orang-orang musyrikin pula nampak satu ancaman. Kalau mereka masuk saat gini, jadi ancaman dekat mereka. Boleh jadi keburukan sebagainya. Hati ni rasa gelisah, takut. Lalu apa yang berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad, datanglah Budail bin Waraqa al-Khuza'i dengan sekumpulan daripada orang-orang daripada Khuza'ah. Bani Khuza'ah telah mendiami Tihamah dengan golongan yang biasa memberi nasihat kepada Nabi SAW. Budail berkata, tadi aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay, telah sampai ke beberapa mata air Hudaibiyah, membawa bersama mereka unta yang mempunyai susu dan unta-unta yang membawa anak-anaknya, yakni untuk menunjukkan mereka benar-benar membawa kelengkapan yang diperlukan, termasuk keperluan makanan untuk tujuan peperangan itu. Tujuan mereka adalah untuk memerangi dan menghalang kamu untuk masuk ke Baitullah. Rasulullah Nabi SAW menjawab, kami datang bukan hendak berperang, tapi untuk melakukan umrah. Orang Quraisy itu telah teruk dan susah oleh peperangan. Kalau mereka sanggup, aku rela memberikan tempoh tertentu kepada mereka. Dan mereka hendaklah membiarkan urusanku dengan orang lain. Dan kalau mereka mau, mereka boleh lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Kalau tidak, bererti mereka hendak menunjukkan kekuatan. Kalau hanya perang yang mereka inginkan, maka demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, akan kuperangi mereka demi urusanku ini, sekalipun aku terkorban bersendirian atau sampai Allah melaksanakan ketetapannya. Nabi SAW sebut dengan bahasa yang begitu lembut. Budail berkata, akan aku sampaikan apa yang kamu katakan itu. Kemudian pun pergi kepada Quraisy, lalu dia berkata, aku datang kepada kamu dan daripada bertemu lelaki ini dan mendengar kata-katanya. Kalau kamu mahu, aku ceritakan kepada kamu. Tapi orang bodoh Quraisy itu berkata, kami tak perlu mendengar ceritamu sedikit pun. Sementara orang-orang berfikiran di antara mereka berkata, ceritakanlah apa yang kamu dengar. Katanya, aku mendengar dia menyebutkan begini dan begini. Kemudian orang Quraisy mengutuskan Mi'raj bin Hafs. Tatkala Rasul SAW melihat Mi'raj, dia berkata, ini adalah orang yang suka berkhianat. Setelah Mi'raj sampai kepadanya dan bercakap dengannya, baginda menyampaikan nama seperti disampaikan oleh Budail dan teman-temannya. Kemudian dia kembali kepada orang Quraisy dan memberitahu mereka. Kisah Imam At-Tabari yang dinukilkan dengan sanadnya, dia sendiri dia berkata, Muhammad bin Abdul A'la As-Sunani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thawr menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah Al-Miswar bin Makramah. Jadi Allah SWT menariknya, Syekh Munir Al-Ghadban sekali lagi mengedepankan satu pandangan sisi yang menarik. Dia mengatakan bahawa ketika mana Nabi SAW menyebut, kalau hanya perang yang mereka inginkan, maka demi diriku yang berada dalam kekuasaannya akan kuperangi mereka demi urusanku, ataupun aku terkorban bersendirian atau sampai Allah melaksanakan ketetapannya. Ini menunjukkan satu marhalah yang baru. Ya, memang betul orang Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya, akan tapi bukan bermaksud tiada persediaan. Nabi sebenarnya telah menyatakan persediaan untuk berhadapan dengan musyrikin Quraisy dengan dua ucapan. Ketika mana baginda Nabi SAW dikhabarkan bahawa kaum Quraisy sedang ingin berperang, maka baginda menyebut, kami hanya ingin menziarahi Baitullah saja. Tapi jika mereka menghalang, maka kami sudi untuk berperang. Ketika Nabi SAW mengutuskan pesanan melalui Budail Waraqa, dia mengatakan lagi, kalau perang yang mereka inginkan, maka demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, akan kuperangi mereka demi urusanku ini, sekalipun aku terkorban, ataupun sehingga Allah melaksanakan ketetapannya. Jadi dua cara Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, menyampaikan niat dan hasrat Nabi SAW itu, memberi sedikit dia panggil ancaman kepada pihak Quraisy yang bersungguh-sungguh untuk menghalang baginda Nabi SAW daripada masuk ke Madinah, ke Mekah. Jadi sallallahu alaihi Muhammad
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku? Nabi SAW menghantar Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu untuk masuk bertemu dan berbincang dengan pimpinan-pimpinan Quraisy. Bila Sayyidina Osman masuk ke dalam, tiba-tiba Sayyidina Osman ini masuk, kemudian tawaf sebagainya, dibiarkan dan diraikan. Tak ada apa yang berlaku dekat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Osman tertahan dekat sana dalam tempoh yang agak lama. Sayyidina Ali Muhammad. Jadi orang Quraisy tahan Sayyidina Osman. Mungkin kerana mereka nak berbincang terlebih dahulu mengenai situasi yang terdesak ni, untuk mendapatkan keputusan yang pasti. Sebab benda ni tiba-tiba jadi, dia ambil masa sikit. Kemudian Sayyidina Osman pun tertahanlah, tertunggulah dekat situ. Sampai dengar rumors, dengar berita kata Sayyidina Osman telah terbunuh. Lalu bila dengar sampai berita ni dekat pendengaran Nabi SAW, Nabi SAW kata, kita tidak akan tinggalkan tempat ini melainkan setelah kita menentang kaum itu. Kemudian baginda memanggil para sahabatnya untuk berbai'ah, lalu berebut-rebutlah mereka datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan bai'ah mereka, yang mereka tidak akan melarikan diri. Satu kumpulan yang berbai'ah sanggup mati. Orang pertama yang berbai'ah ialah Abu Sinan Al-Asadi. Nama pun singa dah. Salamah bin Al-Aqwa berbai'ah untuk mati sebanyak 3 kali. Semasa permulaan, tengah-tengah dan akhir manusia bergilir untuk berbai'ah. Tidak semuanya, setelah semuanya selesai berbai'ah, tiba-tiba Osman pun sampai. Lalu Sayyidina Osman pun berbai'ah dengan Nabi SAW sekali. Cerita dia. Tak ada seorang pun yang ketinggalan melakukan bai'ah kecuali seorang munafik yang ada bersama dengan Nabi ketika itu. Nama dia Jad bin Qais. Subhanallah. Jadi peristiwa bai'ah ini berlaku di bawah sepohon pokok. Umar memegang tangan baginda Nabi SAW, sementara Maqil bin Yasar memegang sebatang dahan pokok sambil mengangkatnya sebagai tanda bai'ah kepada Rasulullah SAW. Bai'ah ini dikenal sebagai Bai'atul Ridwan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima fi qulubihim fa'anzala as-sakinah 'alaihim wa athabahum fathan qaribah. Demi sungguhnya Allah redha akan orang-orang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu, wahai Muhammad, di bawah naungan pokok. Maka ternyata apa yang sedia diketahui tentang apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia menurunkan semangat dan ketenteraman kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Itu tuan-tuan berlaku. Dan akhirnya dalam peristiwa tersebut termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Salli alaihi Muhammad. Salli alaihi Muhammad. Dihantar kepada baginda Nabi SAW, keadaan makin getir. Nampak baginda Nabi SAW tidak patah semangat dalam keputusan mereka, tidak berhajat untuk pulang. Bahkan kalaulah nak berlaku peperangan, maka Nabi SAW sedia untuk berperang. Pun begitu Nabi SAW bagi, kalau ada apa-apa sahaja di pihak Quraisy untuk berbincang dengan Nabi SAW, Nabi sedia untuk mendengar. Maka mereka mengutuskan Suhail bin Amru untuk berbincang dan mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Pesan berbagai pesanan yang berpesan dekat Suhail. Suhail jumpa Nabi SAW. Bila nampak saja Suhail tu masuk menuju dekat Nabi SAW, maka Nabi pun kata, urusan kamu sudah menjadi mudah. Mereka itu hendak berdamai, tak kala mengutuskan lelaki ini. Lalu Suhail pun sampai dan bercakap panjang lebar. Kemudian akhirnya termeterai
satu perjanjian yang digelar sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang sangat berat sebelah. Sampai para sahabat semua kecil hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak tulis Bismillahirrahmanirrahim pun dia tak agree. Padam, tulis Bismillah saja. Nak tulis Muhammad Rasulullah SAW, tak benarkan. Dia kata kami tak mengiktiraf Rasulullah SAW. Sayyidina Ali yang menulis perjanjian tersebut. Bila Nabi SAW suruh padam Rasulullah, dia tak sanggup nak padam. Tak sanggup dia nak padam. Sampai kata Nabi SAW, tunjukkan dekat mana perkataan tersebut, aku akan padam. Padam sendiri. Di antara syarat-syarat ataupun benda yang terkandung dalam perjanjian tersebut ialah, yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah pulang pada tahun itu dan tidak boleh masuk ke Mekah. Pada tahun depan, orang Islam boleh masuk ke Mekah dan meletak situ selama 3 hari. Mereka hanya boleh bawa senjata untuk orang perjalanan sahaja, iaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalang mereka dengan apa cara sekalipun. Tahun ni tak boleh, pergi balik dulu. Perjalanan jauh tuan. Berapa hari perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Dia suruh balik macam tu je. Nabi setuju. Para sahabat, Allah Rabbi. Ada para sahabat yang tak apa nak setuju dengan perjanjian tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bila Nabi SAW suruh mereka bercukur. Sallallahu alaihi Muhammad, tanda bertahlul tu, ada yang keberatan nak buat. Sampai Nabi SAW sendiri mengadu dekat isteri dia. Tak mau dengar cakap Nabi SAW. Lalu mereka keluar, Sallallahu alaihi Muhammad, dan Nabi SAW keluar daripada khemah, Nabi SAW sendiri cukurkan rambut dia. Lalu diikuti oleh para sahabat yang lain. Yang kedua, antara isi perjanjian Hudaibiyah, siapa yang suka masuk ke dalam perlindungan dan jaminan Muhammad, maka dia boleh buat demikian. Siapa yang mahu masuk dalam perlindungan Quraisy dan jaminannya, maka dia boleh berbuat demikian. Mana-mana kabilah yang bergabung dengan salah satu pihak ini dianggap sebahagian daripada pihak tersebut. Oleh itu, sebarang persengketaan yang ditimbulkan oleh mana-mana kabilah ini dianggap sebagai persengketaan dengan pihak tersebut. Kedua, yang ketiga, orang Quraisy yang datang pergi dekat Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa izin daripada walinya, iaitu melarikan diri kepada Nabi SAW, maka hendaklah dikembalikan ke Makkah. Oh, ni part ni berat sikit lah. Orang yang bersama dengan Nabi SAW, apabila mereka datang kepada Quraisy, iaitu melarikan diri daripada Muhammad, maka tidak akan dikembalikan. Yang ni nampak memang tak fair betul lah. Kemudian yang keempat, gencatan senjata yang dilaksanakan di antara kedua pihak berlangsung selama 10 tahun. Dalam tempoh itu, manusia berada dalam keadaan aman. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenang. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan hendaklah sebahagian daripada mereka menghalang sebahagian yang lain daripada menimbulkan kekacauan. Ini konten, 4 konten utama dalam perjanjian tersebut. Lalu baginda Nabi SAW panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata tak boleh. Demi Allah, kami tak faham apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kami tak faham. Cukup tulis Bismikallahumma. Cukup. Nabi pun suruh Sayyidina Ali tulis macam tu. Kemudian Nabi Sayyidina Ali tulis lagi, inilah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail lagi, kalau kami yakin kamu ni Rasulullah, tentulah kami tak halang kamu daripada masuk ke Baitullah, dan tak perang dengan kamu. Tulislah Muhammad bin Abdullah saja. Subhanallah Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Muhammad, Nabi berkata, bagaimanapun kamu mendustai, tetap aku ini Rasulullah. Kemudian bagi Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Abdullah dan memadam perkataan Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali tak sanggup nak buat. Nabi SAW sendiri padam dengan tangan dia. Kemudian setelah ditulis butir-butir itu, sampai selesai penulisan perjanjian itu, setelah perjanjian selesai, Bani Khuza'ah bersetuju untuk berada di bawah jaminan dan perlindungan Nabi SAW, dan mereka menjadi sekutu Bani Hashim
sejak zaman Abdul Muttalib. Justru masuknya mereka ke dalam perjanjian ini sebagai menegaskan lagi hubungan sekutu yang silam. Sementara Bani Bakar pula bersetuju untuk duduk di bawah perlindungan Quraisy. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nampaknya berat sebelah. Tetapi apa yang berlaku dalam perjanjian tersebut akhirnya membawa kepada pembukaan kota Mekah pada tahun berikutnya. Hikmah daripada perjanjian tersebut, maka akhirnya tahun depan sahaja, salli ala Sayyidina Muhammad, berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Orang Islam bukan sekadar masuk ke Mekah untuk 3 hari sebagaimana dalam perjanjian tersebut, tetapi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, masuk ke Mekah pada tahun ke-8, tahun 8 itu ialah subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Muhammad, secara sempurna masuk dalam keadaan pembukaan kota Mekah, dan Mekah seterusnya menjadi milik orang Islam secara sempurna. Itulah di antara hikmah. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, inilah kisah yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam peristiwa Hudaibiyah tersebut, yang mana 1,400 orang sahabat dapat minum daripada telaga yang kering. Saya ucap terima kasih kepada pihak audio kuliah yang menganjurkan kuliah Zuhur kita pada tengah hari ini. Saya ucap terima kasih juga pada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook. Kita dengar hari ini kisah satu peperangan ataupun satu dia panggil perjanjian yang berlaku di antara Nabi SAW dan orang-orang Quraisy di Mekah, dan akhirnya dengan perjanjian tersebut membawa kepada pembukaan kota Mekah pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan bila kita bercerita tentang Nabi SAW ini akan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasul SAW. InsyaAllah lagi sekali ucap terima kasih kepada pihak audio kuliah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan kitab Ad-Dalil Mubin fi Mu'jizati Khairil Mursalin, dalil-dalil yang jelas tentang salli ala Sayyidina Muhammad, mukjizat sebaik-baik Rasul, itulah baginda Rasul SAW. Mukjizat Rasul SAW menelusuri kisah-kisah luar biasa Nabi SAW yang menjadi bukti risalah kerasulan yang saya susun. Tuan-tuan yang berhajat untuk mendapatkan buku ini, yang masih belum ada buku ini, yang kita jadikan sebagai teks kita untuk kuliah Zuhur setiap minggu, anjuran audio kuliah, bolehlah mendapatkan nombor tersebut, mendapatkan buku ini di nombor yang kita pinkan dekat bawah sana. Terima kasih banyak-banyak. Jadikan buku ni sebagai Allahumma salli ala Muhammad, ilmu yang kita bincang-bincangkan dengan anak-anak kita. Kita bacakan kisah-kisah menarik berkaitan dengan Rasulullah SAW ini kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita terutamanya. Saya sebab supaya menambah kecintaan mereka, kenal mereka kepada baginda Rasulullah SAW, jadikan dia sebagai bacaan-bacaan harian, insya-Allah. Ada Sallallahu Alaihi Muhammad, banyak kisah-kisah menarik yang ada dekat dalam ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, hari ini kita akan masuk pada mukjizat yang ketiga. Kepada tuan-tuan yang ada buku ni, tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-11. Buka muka surat 11. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Nazalna yaumal Hudaybiyah, fawajadna ma'an qad syaribahu ulaika an-nas. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-bi'r. Thumma da'a bidalwin wa akhadha minhu bifamihi. Thumma majjahu fiha wa da'allahu 'azza wa jal fakathura ma'uha hatta tarawan nasu minha. Atau kama qala Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tercatat, diriwayatkan dalam kitab Dalain Nubuwah oleh Al-Faryabi. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, tatkala kami berada pada hari Hudaybiyah, yakni dengan jumlah sekitar 1,400 orang, maka kami telah dapati sebuah telaga yang kering airnya.
kerana telah diminum oleh orang ramai. Rasulullah SAW telah duduk di sisi telaga itu. Lalu baginda meminta satu bekas ataupun baldi. Kemudian baginda berkumur dengan air tersebut dan memuntahkan ke dalam telaga. Sejurus kemudian, baginda berdoa kepada Allah. Lalu bertambahlah air telaga tersebut. Kami pun minum sehingga puas. Subhanallah. Tuan-tuan, ini mukjizat yang ketiga yang diceritakan oleh sahabat ini ketika dalam perjalanan bersama dengan Nabi SAW. Ini untung sahabat-sahabat ni, dia selalu tengok perkara-perkara pelik yang berlaku dengan Nabi SAW. Kita ni manusia ni memang Allah bagi satu perkara kat kita. Kita ni sangat takjub dan sangat suka salih alaihi wasallam kepada perkara-perkara pelik. Sebab itulah subhanallah, Allah menjadikan perkara-perkara pelik ini salah satu daripada kekuatan para Nabi dan para Rasul untuk menambahkan keimanan mereka kepada para Nabi dan para Rasul ini. Kalau Nabi Musa AS, zaman Nabi Musa AS ini, salih alaihi Muhammad, manusia ni sangat takjub dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli sihir. Ya, salih alaihi Muhammad, ahli sihir. Maka subhanallah, Allah menjadikan Nabi Musa AS punya kehebatan mukjizat yang mengalahi ahli sihir seluruhnya. Kemudian pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman Nabi Isa AS, orang takjub pula dengan para tabib, para doktor. Salih alaihi Muhammad punya doktor-doktor yang hebat-hebat. Lalu apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS, satu mukjizat yang mengalahkan para tabib tersebut. Boleh, kalau para tabib ini ataupun doktor ini mampu untuk mengubatkan orang yang buta, Nabi Isa mampu mengubatkan orang yang buta sejak lahir. Kalau orang boleh mengubatkan orang yang sakit, Nabi Isa AS mampu untuk membangunkan orang yang telah mati dengan izin daripada Allah SWT. Mai Nabi kita Muhammad SAW ujian dan cabaran jauh lebih besar. Maka semua kelebihan-kelebihan dan mukjizat yang dimiliki oleh orang-orang ataupun para Nabi yang terdahulu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita boleh bercakap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan batu bata memberi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok-pokok mendengar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang ternak subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad tunduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad, serigala bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa saja, hujan, macam-macam, angin, apa saja yang berkaitan dengan yang dimiliki oleh mukjizat dimiliki oleh para nabi terdahulu, dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembuhkan orang yang sakit apa sebagainya, Allah sambung tangan orang yang putus, tangan putus sambung balik Nabi SAW. Masya-Allah. Dan salah satunya disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW satu hari dalam perjalanan Hudaibiyah. Perang Hudaibiyah ni tuan-tuan berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Nah, kita tengok sebuah sikit tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perang ataupun peristiwa Hudaibiyah ni. Hudaibiyah ni satu tempat dekat dengan sempadan nak masuk ke Makkah. Kalau kita pergi ke Makkah, kita selalu akan ada rombongan untuk pergi ke Hudaibiyah ni. Kita pergi ke Hudaibiyah ni bukan saja nak pergi. Kita nak pergi Hudaibiyah tu sebab nak pergi minum susu unta. Dekat situ ada banyak apa? Ada banyak salli alaihi Muhammad, ladang-ladang unta. Lepas kita pun pergilah pekat-pekat selfie dengan unta apa sebagainya. Nah, dekat mana tu? Dekat Hudaibiyah. Jadi bila orang Islam dah mula dah mula salli alaihi Muhammad diterima, orang Islam dah mula ada kekuatan sebagainya, kedudukan Islam di Madinah itu sudah mula diiktiraf oleh negara-negara di sekitarnya, maka subhanallah Nabi SAW pun telah bermimpi. Dalam mimpi baginda Nabi SAW, dia melihat baginda masuk ke dalam Mekah bersama-sama dengan para sahabat dan mengambil kunci Kaabah. Lalu tawaf dan umrah. Sebahagian mereka mencukur rambut, sebahagian lain mengguntingnya. Lalu baginda Nabi SAW ceritakan kepada sahabat tentang mimpi tersebut. Dia pun gembira, seronok sebab dapat khabar tersebut. Dan dia perkira dapat masuk ke Mekah pada tahun tersebut. Baginda kemudian ajak sahabat cadang untuk para sahabat menunaikan umrah. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk berangkat. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Al-Fath ayat ke-27. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata
Syekh Ali As-Sabuni dalam mentakrifkan ayat tersebut, ini surah Al-Fath ayat 27 tu. Allah mahu memberitahu dalam ayat ni bahawa mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Baginda tidak menipu terhadap apa yang baginda mimpi. Akan tetapi mimpi tersebut tidak berlaku pada tahun ke-6. Tetapi berlaku pada tahun selepas daripada itu. Bila tahun ke-6 ini, tahun yang berlaku Hudaybiyah ni, tahun ke-7 itu ialah tahun pembukaan kota Mekah. Ini bermakna bahawa suasana yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam mimpi tersebut adalah satu persediaan dan kabar gembira kepada Nabi dan para sahabat dan para umat Islam, dan juga memberi isyarat bahawa umat Islam akan menunaikan ibadah tanpa diganggu oleh sesiapa pun. Berdasarkan kepada mimpi tersebut, maka para Nabi dan para sahabat akhirnya mengajak orang-orang Islam, termasuk orang-orang Badui yang duduk di sekitar Madinah, untuk keluar bersama dengan baginda Nabi SAW. Namun ada di kalangan di kalangan orang Islam di kampung-kampung yang terlewat. Lalu Nabi SAW pun bersihkan pakaian. Nabi SAW pun menunggang untanya bernama Al-Qaswa. Dan baginda melantik Abdullah Ummi Maktum untuk mangku jawatan Sayyid Jemaat di Madinah. Abdullah Maktum ni buta, tapi tidaklah menghalang Nabi memberikan kepercayaan kepada dia untuk menguruskan Madinah, sementara Nabi SAW keluar untuk pergi berumrah bersama dengan para sahabat. Nabi SAW keluar pada tarikh 1 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 Zulqaidah. 1 Zulqaidah pada tahun ke-6 Hijrah. Tujuan baginda Nabi SAW itu bukanlah untuk perang, tapi semata-mata untuk melaksanakan ibadat umrah, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabari sebut, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada aku, dan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri daripada Urwah bin Zubair, daripada Al-Miswar bin Makhramah, daripada Marwan bin Hakam, kedua-dua menceritakan bahawa kepada Urwah bin Zubair, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah yuridu ziyaratal baiti la yuridu qitalan. Dia kata Rasulullah SAW keluar pada berlakunya perjanjian Hudaybiyah, baginda ingin melakukan ziarah di Baitullah, bukanlah mahu berperang. Kata Urwah, baginda membawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad 70 ekor unta, dan ada 700 orang laki-laki bersama baginda. Untuk setiap ekor unta ada 10 orang. Demikian tercatat dalam sejarah ataupun tarikh At-Tabari. Dalam riwayat lain, At-Tabari menyebutkan dengan sanadnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, Salamah menceritakan kepada kami daripada Ishaq, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW keluar untuk menunaikan umrah pada bulan Zulqaidah. Baginda tidak mahu untuk berperang. Orang Arab dan yang ada di sekitarnya mengelak daripada keluar bersama baginda kerana takut kepada kaum Quraisy yang nanti akan memerangi mereka. Mereka akan menghalau mereka keluar. Maka kebanyakan daripada orang-orang Badui ini berlengah-lengah. Dan yang keluar bersama baginda adalah orang-orang Muhajirin, orang Ansar dan orang-orang Arab lainnya. Baginda membawa bersama baginda binatang korban dan memakai ihram untuk menunaikan umrah. Baginda melakukan demikian supaya orang ramai berasa aman dan tidak memerangi mereka. Dan juga untuk memberitahu orang ramai bahawa baginda datang untuk menziarah Baitullah sebagai tanda mengagungkan Baitullah. Demikian tercatat dalam tarikh At-Tabari, As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi perbuatan Nabi SAW pakai ihram, kemudian bawa binatang kurban itu semata-mata nak tunjuk kata Nabi SAW tak berhajat untuk pergi perang. Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam nak keluar dalam keadaan aman dan tak mengharapkan berlakunya apa-apa pertumpahan darah dan permusuhan. Sedangkan waktu tu orang-orang Quraisy sangat berdendam dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah mengulas dalam kitabnya, dia kata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang memakai ihram dalam keadaan yang sama, mereka mahu sangat masuk ke Mekah, menunjukkan bahawa adanya cinta yang sangat mendalam terhadap keamanan. Juga ingin melupakan permusuhan yang berlaku, juga ingin membina hubungan
yang lebih tenteram dan aman. Nabi SAW, itulah hajat dia. Nak masuk cara aman, nak buat umrah, tak ada perhajat untuk apa-apa peperangan, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau boleh nak bina hubungan yang baik dengan penduduk Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan jumlah yang ikut bersama dengan Nabi SAW untuk menunaikan menunaikan umrah ni ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan 1,400 orang. Ada mengatakan 1,500 orang. Imam At-Tabari menukilkan beberapa riwayat tentang mereka yang keluar bersama dengan Nabi SAW pada ketika itu. Kata Imam Tabari, Yusuf bin Musa Al-Qattan menceritakan kepada dia, sallallahu alaihi wasallam, Abu Zubair menceritakan kepada kami daripada dia berkata, pada hari peristiwa Hudaibiyah adalah sebanyak 1,400 orang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah yang diadakan di bawah pokok adalah seramai 1,525 orang. Pendapat ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, jumlah kami, kata Abdul Rahman bin Abi Aufa, jumlah kami pada perjanjian hari Hudaibiyah adalah seramai 1,300 orang. So, pendapat pertama 1,400, pendapat kedua 1,525, pendapat ketiga 1,300 orang. Jadi, berdasarkan riwayat-riwayat ini, boleh kita katakan bahawa secara ringkasnya, jumlah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak ialah berjumlah lebih daripada 1,300 orang. Jumlah dia. So, lebih 1,000. Dalam keadaan orang musyrikin, sallallahu alaihi Muhammad, yang sangat memusuhi Islam, sallallahu alaihi Muhammad, orang Islam masih punya hajat nak masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Harap-harap demikian. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Syekh Munir Al-Ghadban memberikan satu gambaran dan penjelasan yang menarik berkaitan dengan kekuatan rohani dan kesanggupan para sahabat bersama-sama Nabi SAW waktu itu. Dia menyebutkan bahawa sahutan orang Muhajirin dan Ansar untuk keluar bersama dengan Nabi SAW adalah satu bukti yang jelas akan ketaatan, iltizam dan semangat orang Islam. Kurang daripada setahun selepas peperangan Ahzab, jumlah ini juga lah yang berjuang bersama dengan baginda Nabi SAW. Baru lepas perang Ahzab, kurang setahun lagi. Maksudnya, orang-orang musyrikin yang balik dalam keadaan tak puas hati hari itu ni, ditimpa ribut, akhirnya mereka terpaksa untuk balik dalam keadaan tak sempat untuk perang dengan Nabi SAW. Baru tempoh tu belum habis, belum sampai setahun lagi. Maksud kalau dari segi permusuhan ni, kisah yang berlaku tu masih duduk memuncak lagi. Tapi orang Islam ni taat dekat Nabi SAW. Iltizam kuat, tak apalah, jom kita pergi. Sebab tu ada orang Arab Badui ni yang dia rasa macam, tak boleh ni kalau pergi ni misi apa semua sebagainya, tak maulah apa semua sebagainya, akhirnya dia berlengah-lengah untuk pergi. Tapi orang-orang yang lain ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia sanggup untuk dengar cakap Nabi SAW dan mereka keluar beramai-ramai untuk pergi dengan niat untuk melaksanakan melaksanakan ibadat umrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang Islam ni walaupun dalam keadaan dia pun masih tak lupa lagi apa yang berlaku dalam perang Ahzab tu. Jumlah peperangan musuh orang-orang muhajirin yang mai nak memusuhi Islam ni dekat 10,000 orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ini tak menjadi alasan kerana kekuatan iman mendorong mereka untuk menyahut seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergeraklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Dalam perjalanan tersebut, bila sampai dekat Dhul Hulaifah, Nabi SAW memasang gelang dan tanda-tanda di binatang-binatang yang bakal dikorbankan. Kemudian Nabi SAW berihram untuk umrah. Tujuannya supaya manusia nampak niat dan cita-cita Nabi SAW bukanlah untuk perang, tetapi semata-mata untuk masuk sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar menyatakan kerisauan kepada Nabi SAW sebab Nabi dan orang Islam keluar langsung tak ada persiapan untuk peperangan. Kalaulah takdir berlaku peperangan, maka orang Islam akan duduk pada posisi yang sangat lemah sebab tak ada preparation langsung untuk perang. Maksudnya tawakal Nabi SAW ni sangat tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Sayyidina Umar pun katalah dekat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadkhulu ala qaumin hum laka harbun bighairi silahin wala qura'in. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah engkau ingin masuk kepada satu kaum yang mereka ingin memerangi engkau dalam keadaan engkau tidak ada senjata dan tidak ada kuda? Soalan dia tanya. Umar risau, semata risau je. Bukan tak percaya dekat Nabi SAW. Mana ada para sahabat Nabi yang tak percaya dekat Nabi SAW. Tapi hanya melontarkan kerisauan. Macam mana Rasulullah, kita ni nak masuk tempat tu memang mereka duk perang dengan kita. Mereka sangat benci kita. Bila kita nak masuk tu, solat simak kita pula tak ada apa-apa persiapan persediaan ni. Kalau takdir kata dia serang habis kita ni, pula tak ada apa-apa. Lalu Nabi SAW pun buat satu tindakan. Dia hantar seorang perisik, Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Bani Quza'ah, yang melaporkan tentang Quraisy. Bila Nabi SAW sampai dekat dengan Usfan, datanglah perisiknya yang bernama Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi. Dia pun kata, semasa saya datang tadi, Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan angkatan Ahabish. Satu angkatan kumpulan lah. Dengan perkumpulan yang ramai untuk memerangi kamu dan menghalang kamu daripada sampai ke Baitullah. Itu maklumat yang sampai kepada Nabi SAW melalui perisik dia. Jadi perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan bijaknya Nabi SAW. Baginda mengupah Bishr yang menjadi mata-mata supaya berita, apa saja berita di Mekah dapat sampai dekat Nabi SAW. Ini adalah salah satu pandang Nabi SAW untuk mengelak daripada pertempuran dan peperangan. Jadi inilah diceritakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Hantar dulu. Kalau nanti maklumat sampai, apa tindakan yang kita boleh buat supaya kita dapat mengelak daripada peperangan dan pertumpahan darah. Jadi bila tujuan Nabi SAW bukan untuk perang, maka baginda apa yang Nabi buat, Nabi tak obvious sangat. Kalau perang ni dia nak kena tunjuk kekuatan. Nabi SAW masuk jalan-jalan yang sukar, lorong-lorong di bukit. Bagi Nabi SAW ikut laluan sebelah kanan. Salih alaihi Muhammad di antara laluan Al-Hims, iaitu jalan yang menuju kepada Thayyinah Al-Mirar, yang menurun ke Hudaibiyah daripada jalan bawah Mekah, bahagian bawah Mekah. Baginda meninggalkan jalan utama yang menuju ke Tanah Haram melalui Tan'im. Dibiarkan jalan itu berada di sebelah kiri. Apabila Khalid melihat tentera Islam sudah mengubah laluan tu, menukar laluan, lalu dia pun beredar dan segera untuk memberi amaran kepada orang-orang Quraisy. Ini lagi sekali menyerlahkan kebijaksanaan Nabi SAW melalui strategi siasah yang dipakai oleh baginda. Kata Munir Al-Qadban, ini adalah kali pertama seakan-akan Rasul ingin menghebahkan keinginan Nabi untuk tidak berperang dengan kaum Quraisy. Di samping mengajak mereka untuk berdamai. Ini dapat dilihat melalui tindakan-tindakan dan strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneruskan perjalanan sampailah ke Thaniyah Al-Mirar. Untanya tiba-tiba berhenti, tak mau berjalan. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu orang ramai pun berkata, hal. Ni jalan-jalanlah, suruh jalan. Lalu unta tu langsung tak mau berjalan, berhenti tu. Dia berkata Al-Qaswa tak mau berjalan. Al-Qaswa tak mau berjalan. Nabi SAW pun berkata, bukan Al-Qaswa sengaja tak mau berjalan, tapi itu perangai dia. Tapi, saya cuma dia kata, bukan sengaja Al-Qaswa tak mau jalan, dan itu bukan perangai dia macam tu. Tapi, kata Nabi SAW, dia tertahan sebagaimana tertahannya tentera bergajah yang menyerang Kaabah. Maksud, ada yang menghalang Sallallahu Alaihi Muhammad daripada Al-Qaswa tu meneruskan perjalanan. Kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad baginda terus berkata, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kalau mereka meminta kepadaku satu rancangan demi untuk membesarkan tanah haram ini,
nescaya aku sanggup untuk menunaikannya. Kemudian baginda mengerak Al-Qaswa sehingga dia bangun. Kemudian baginda menukar arah perjalanan sehingga sampai ke hujung Hudaibiyah dekat satu tempat, satu telaga ayak. Dan mereka semua berebut-berebut nak dapat ayak daripada telaga tersebut. Dan ayak tu sebentar saja dah habis kering. Kemudian Nabi SAW, inilah kisah yang berlaku ni, yang mana cerita tentang Nabi SAW pun pergi duduk tepi tu. Dalam riwayat ini Nabi SAW ambil ayak satu bekas, ambil ayak bekas tu. Kemudian Nabi SAW berkumur-kumur dengan ayak tersebut. Kemudian Nabi SAW muntahkan kepada telaga tersebut. Kemudian ayak tu naik dan memenuhi dan dapat diminum dengan sehingga puas oleh 1,400 tentera-tentera ataupun orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi SAW dalam perjalanan Hudaibiyah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kisah dia yang berlaku. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku, apa yang tersirat dalam kisah ni boleh diambil sebagai satu pengajaran. Keadaan unta yang tak mau bergerak itu, kata ulama ni merupakan satu perancangan dan wahyu daripada Allah. Oleh kerana Nabi SAW menetapkan bahawa selagi mana boleh berdamai, maka perlu berdamai tanpa apa-apa peperangan. Tu memang Nabi SAW niat macam tu dah. Waktu Syekh Muhammad Al-Ghazali menjelaskan orang Islam pada ketika itu menunggu sebagaimana diperintahkan dengan harapan esoknya akan dibuka pintu Mekah supaya mereka dapat bertawaf dan melakukan sa'i. Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan beruntung. Mereka thiqah dengan tujuan mereka. Bagaimana mereka mahu syak sedangkan yang mendengar sendiri perkhabaran daripada mimpi Rasulullah SAW itu. Mereka sendiri dengar. Nabi SAW cerita mimpi dia macam tu. Nak syak macam mana lagi? Percaya sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Dia faham dah. Dalam cerita tu nampak Nabi SAW tawaf. Dan tu Nabi SAW bertahlul. Sallallahu alaihi wasallam. Semua dibuat dalam keadaan yang tenang. Takkan kami tak boleh buat nak syak. Apalagi mimpi tu mimpi Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang musyrikin Quraisy, mereka duduk dalam keadaan takut dan gemetar pula. Mereka mau menghalang dan menjauhkan umat Islam daripada masuki Mekah dalam apa cara sekalipun. Ini kerana mereka melihat daripada satu sudut yang kecil dan sempit. Itu dua pendapat, dua keadaan. Orang Islam dengan semangat nak masuk, bukan nak perang, nak masuk untuk melakukan umrah. Tak ada niat yang lain. Nak pergi masuk elok-elok, keluar dengan keadaan aman, tenang dan damai. Orang-orang musyrikin pula nampak satu ancaman. Kalau mereka masuk saat ini jadi ancaman dekat mereka. Boleh jadi keburukan sebagainya. Hati ni rasa gelisah, takut. Lalu apa yang berlaku? Sallallahu alaihi Muhammad, datanglah Budail bin Waraqah Al-Khuza'i dengan sekumpulan daripada orang-orang daripada Khuza'ah. Bani Khuza'ah telah mendiami Tihamah dengan golongan yang biasa memberi nasihat kepada Nabi SAW. Budail berkata, tadi aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay, telah sampai ke beberapa mata air Hudaibiyah, membawa bersama mereka unta yang mempunyai susu dan unta-unta yang membawa anak-anaknya, yakni untuk menunjukkan mereka benar-benar membawa kelengkapan yang diperlukan, termasuk keperluan makanan untuk tujuan peperangan itu. Tujuan mereka adalah untuk memerangi dan menghalang kamu untuk masuk ke Baitullah. Rasulullah Nabi SAW menjawab, kami datang bukan hendak berperang, tapi untuk melakukan umrah. Orang Quraisy itu telah teruk dan susah oleh peperangan.